SOP COVID yang kita bila masuk dalam masjid masih lagi dituntut kita memakai mask penutup muka ni walaupun dalam masjid. Jadi minta jemaah pakarlah. Amba rasa bersalah lah kalau tidak beri peringatan, bukan bermakna masuk dalam masjid kita boleh pecah. Kita masuk dalam masjid pun kita masih lagi diminta supaya memakai mask demi untuk memelihara kita, terutama apa kita pakai kon. Nah, kalau ada di kalangan kita yang sesama dan sebagainya, mudah-mudahan pematuhan kita itu sebahagian daripada kebaikan kita kepada kerajaan. Baik. Kita muka surat 20. Apakah soalan kita wujud kafir harbi dalam sebuah negara Islam? Dan kita telah membincangkan tajuk ini begitu panjang selama hampir dekat dengan setahun, bermula daripada kafir ataupun negara Islam, hubungan negara Islam sesama negara Islam, kemudian hubungan negara Islam dengan bukan negara Islam, kemudian kita masuk kepada tajuk di dalam fiqhul daulah ini, iaitu warga negara bukan Islam di dalam negara Islam. Tajuk yang kita nak sambung pada hari ini muka 2 muka surat 20, iaitu wa idza tazahara ahlul ahdi waz zimmati biqitalil muslimin kanu harban liwaqtihim fayuqtalu bimuqatiluhum fayuqtalu muqatiluhum. Al-Mawardi berkata, penegasan Al-Mawardi mana? Wa idza tazahara, apabila zahir. Selagi tidak zahir, kita tidak boleh berhukum kerana al-fiqhu, fiqh ini tubna ala zawahir. Nahnu kata Nabi, kata Nabi yahkumu bizawahir. Kami berhukum dengan zahir. Jadi bila zahir itulah ada dalil-dalil fakta yang boleh menjadi pegangan kepada pemerintah. Siapa dia? Ahlul ahdi. Siapa ahlul ahdi? Iaitu mereka ahli mu'ahad, yang mereka itu adalah warga negara bukan Islam tetapi berada di dalam negara Islam dengan sebab diberikan permit kerja, diberikan visa pelajaran, atau diberikan kedudukan atau kedudukan yang tidak tetap, seperti mana yang berlaku mudahnya dalam Al-Jazirah. Apabila seorang Bangladesh, nama apa dah? Dia telah membuat komen yang tidak menyenangkan tentang Malaysia, padahal dia ni mari ke Malaysia ini di atas permit kerja. Maka dia dipanggil sebagai ahli ahdi tak boleh sebab dia ada orang Islam. Jadi kita kiaskan orang lain, iaitu bukan beragama Islam, melakukan kesalahan itu di dalam sebuah negara Islam walaupun dia diberi permit. Wazimmati, dan orang zimmah, ini adalah warga negara yang diberikan kelayakan untuk tinggal di sebuah negara. Biqitalil muslimin, dengan memerangi orang Islam secara zahir. Kanu harban, bertukarlah, adalah mereka kafir zimmi ataupun kafir mu'ahad, menjadi kafir harbi liwaqtihim, pada waktu mereka memerangi orang Islam itu. Hujah Al-Mawardi ini kita sambung. Penegasan Al-Mawardi mana dalam kitab dia, iaitu kitab apa? Iaitu Al-Ahkamus Sultaniyah, halaman 292. Sedikit kan, Al-Mawardi ni seorang ulama yang terkenal dalam bab Al-Qudha. Dia menjadi hakim dan dia pernah menjadi duta. Dia lahir pada 6364 Hijrah dan mati 450, dan dia hidup ni panjang, umur 86 tahun. Dan dia secara nyatanya tidak hidup pada kurun yang dijamin oleh Rasulullah, iaitu kurun 300 yang pertama. Tetapi dia melepasi hanya 64 tahun daripada kelahiran dia itu, maka dia sempat belajar dengan beberapa orang daripada murid daripada At-Tabi'i, dan dia ini terkenal dengan Al-Mawardi Al-Basri, Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i, sebab dia lahir membesar di Baghdad. Dan sedikit saya sempuh tuan-tuan, saya selalu sebut Al-Mawardi kerana
Nama dianya Abu Hasan Ali bin Muhammad Ibnu Habib Al-Mawardi. Ada ulama tidak berapa suka dengan gelaran Al-Mawardi. Sebab Al-Mawardi itu maksudnya ialah penjual atau pembuat ataupun orang yang menjual mawar merah. Mawardi itu daripada wardah, iaitu mawar merah. Mawar. Dalam ayat Quran kita ketemu wardah, iaitu فَإِذَا شَنْقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِهَانِ. Apabila bumi itu telah terpecah dengan Big Bang, maka wardatan, dia akan, letusan dia itu mengelopak seperti mana mawar merah. Dihan tu ai ahmar, hamra. Seperti mana mawar merah. Inilah salah satu fakta sains yang diketemui oleh sains, teori Big Bang. Dan bagaimana sifat Big Bang itu bila dia meletup, apabila Allah memisahkan di antara langit dan bumi itu, lalu dipisahkan dia dengan satu letusan Big Bang yang besar di dalam alam maya ini, dan letusan itu Allah sifatkan dia seperti mana kelopak bunga mawar yang merah. Jadi wardah tu saya nak. Jadi wardah tu maknanya daripada mawar merah. Jadi Al-Mawardi ni ambil daripada situlah. Iaitu seorang ulama penjual mawar. Jadi saya pernah bertemu dalam pembacaan saya, At-Tabari tidak menyenangi gelaran Al-Mawardi ni kepada Al-Mawardi. Sebab dia lebih kepada mungkin kewanitaan lah. Sebab mawar merah. Jadi tak sesuai dengan dia ni sebagai seorang ulama. Saya pun cuba cari kenapa Al-Mawardi ni dekat Al-Mawardi. Adakah dia memang jual bunga mawar ataupun dia sampai bekerja, dia berniaga, maka dia berniaga membuat bunga ataupun menjual bunga, wallahualam. Itu hamba tidak dapat menemui. Cuma At-Tabari aku tidak suka Al-Mawardi ini, gelaran kepada Abu Hasan ini dipanggil Al-Mawardi. Apapun dia bermazhab Syafi'i. Orang zaman dulu dia beramal secara bermazhab. Sebab itu hadirin, saya akan bawa kitab kita pada minggu ketiga dan keempat, bermazhab di dalam ibadat. Kita kembali kepada bagaimana ulama yang mengambil daripada salafus salih, mereka beribadat dengan cara bermazhab. Jadi bila saya temu nama-nama tokoh-tokoh, kita akan kaitkan apakah mazhab ni. Iaitulah mazhab Asy-Syafi'i. Jadi Al-Mawardi ini, ulama pada kurun yang keempat ini, menunjukkan bahawa seseorang bukan Islam. Tak kira lah. Bukan Islam tu maknanya mereka yang tidak ada iman. Di dalam hatinya, mereka yang tidak Islam pada zahirnya, menjadi zimmi dengan membaca jizyah. Okey. Dia kafir, tetap kafir. Tetapi bagaimana sifat dan statusnya, sama ada zimmi atau harbi, itu adalah persoalan yang kedua apabila dia menjadi warga negara. Tapi perkara yang pertama dulu ialah dia kafir. Kenapa? Negara Islam seperti yang saya telah jelaskan berulang kali bahawa diasaskan di atas agama. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali dengan syariat Allah. Itu suatu dalil yang begitu kuat bahawa negara Islam adalah sebuah negara yang dibina berdasar kepada prinsip agama. Berdasar prinsip-prinsip inilah, dasar-dasar inilah, semua dasar-dasar pendekatan, peraturan, perlembagaan, undang-undang, semuanya mesti berdasarkan kepada agama. Lalu berdasarkan agama inilah, dia telah membahagikan warga negara itu kepada dua kelompok besar. Satu mukmin beriman, satu lagi yang tidak beriman, iaitulah kafir. Jadi bila kafir berada dalam negara Islam, maka salah satu daripada ciri dia untuk memboleh dan melayakkan dia menetap di sebuah negara Islam itu adalah dengan membayar jizyah. Jadi dengan membayar jizyah, maka dia jadi kafir zimmi. Baik, persoalannya, dia tak bayar jizyah. Seperti mana negara moden pada hari ini, saya kata kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa, tolong beritahu pada hamba, sejauh daripada pengetahuan saya, kami,
tidak mengetahui mana-mana negara di dunia ini yang mengambil cukai jizyah. Tak ada. Hatta Arab Saudi, Emirat, Qatar, nah itu negara Islam lah tu. Negara Islam yang betul-betul piau Arab lah. Hatta Mesir, Nigeria, apatah lagi Malaysia, Indonesia, Brunei. Nah, tidak ada satu negara yang mengambil cukai jizyah. Berertinya, kafir zimmi hakiki itu tidak wujud. Yang wujud itu adalah kafir zimmi hukmi. Dinisbahkan kepada kafir zimmi. Tetapi serta merta tu maknanya tanpa suatu tindakan daripada pemerintah, nah, dengan sebab dia memerangi itu bertukar kepada harbi dengan sebab melanggar perjanjian zimmah. Dengan sebab dia telah melanggari perjanjian zimmah, maka dia bertukar menjadi kafir harbi. Baik. Seperti yang telah kita fahami, keperluan jizyah itu ialah untuk menetapkan sesuatu syarat kepada kafir zimmi yang ingin berhasrat menduduki, mendiami negara Islam. Dia perlu patuh kepada peraturan-peraturan dan juga undang-undang di dalam negara Islam. Kenapakah keperluan itu? Jawapan kita begitu mudah. Sebab negara Islam adalah sebuah negara yang berdasarkan kepada Islam. Justru banyak undang-undang yang ada dalam negara Islam yang mungkin bahkan banyak yang tidak disenangi atau selesa oleh orang yang bukan Islam dengan sebab mereka tidak beriman. Untuk memastikan bahawa mereka itu tunduk dan patuh kepada undang-undang Islam yang dilaksanakan oleh pemerintah Islam, maka dikenakan cukai jizyah sebagai suatu jaminan keselamatan dan kepatuhan mereka terhadap undang-undang di dalam negara Islam. Baik. Kalau kita balik kepada negara kita Malaysia, ada tak perjanjian-perjanjian yang telah kita tanda tangani dengan kafir yang ingin mendiami negara kita ini? Ada tak? Ada. Di waktu kita nak membentuk Malayan Union, nak sampai berlaku rusuhan, maka raja turun dan akhirnya kita bersetuju memberikan kewarganegaraan kepada migrasi-migrasi. Tak boleh sebut pelarian, takut marah singgul lah ni. Tapi kalau kita sebut pelarian Nabi, tak apa. Orang tak berapa marah sangat. Tapi kalau sebut Cina, India, pelarian, maka puak dia marah. Ini pelik puak kita ni. Jadi mereka itu sebenarnya tak tahulah pelarian ke, mereka itu dipindah mari ke, tetapi hakikatnya warga negara ataupun Cina, India bukanlah penduduk tetap atau bukan bumi putera di tanah air Melaya ini. Tapi kita terima di atas sistem Josoli, iaitu mereka yang lahir di negara ini sebelum pada Merdeka 1997, maka mereka diberikan kewarganegaraan. Tetapi kita telah menetapkan 5 perkara penting. Sistem beraja, agama Islam, bahasa Melayu, kemudian lagi, apa dia? Apa dia? Hak istimewa ke apa? Pertama, sistem beraja. Yang kedua, Islam agama rasmi. Yang ketiga, bahasa Malaysia, bahasa Melayu, bahasa rasmi. Yang keempat, hak bumi putera. Yang kelima, silap amba sebut 4-5 tadi. Kalau amba sebut 4, selamat amba. Maka ini istilah yang disebut sebagai ketuanan Melayu. Ketuanan Melayu merujuk kepada Melayu menjadi tuan kepada tanah ini. Saudara yang ada di hadapan saya, tolong tengok amba sebentar. Amba nak tanya, adakah dia resis? Bila kita sebut dia suatu ketuanan Melayu, negara Malaysia ini mempunyai ketuanannya ataupun hak ketuanan Melayu yang perlu dipertahankan. Saya nak tanya, adakah dia resis? Resis ke tak? Jadi kalau kita orang Melayu, kalaulah kita kata resis. Sebab ada pendapat seorang tokoh politik yang terkenal di Malaysia ni, terkenal
Nak kata terkenal pun tak terkenal sangat. Tapi kita ya nama dia tak terkenal, bagian mau tak terkenal lah kalau gini ya. Buat apa kalau terkenal? Bila isu istilah ketuanan Melayu ini dibahas, maka dia mengaitkan bahawa ketuanan ini sifatnya resis, dia akan menjadi seperti mana negara-negara yang mana Yahudi telah menjadi Zionis, dan pelbagai lagi lah. Baik, apakah istilah, saya nak tanya, istilah yang sesuai untuk kita mempertahankan hak-hak kita? Hak Bumi Putera, hak bahasa Melayu, hak agama Islam, sistem beraja Kesultanan Melayu. Nah, betul tak? Jadi kita mesti melihatlah secara jujurlah dalam hal begini, jangan sampai kita merugikan hak kita sendiri. Balik kepada tajuk kita. Jadi kita menerima, saya balik kepada kita menerima kewarganegaraan orang-orang yang datang ke Malaysia ini yang asal tidak berputera dengan bersyarat tertentu. Menghormati kita 5 perkara. Maka bagaimana orang yang telah melanggar perjanjian tersebut? Itu persoalan dia. Baik. Begitu juga, perenggan yang seterusnya, begitu juga istilah kafir zimmi dan jizyah gugur serta-merta apabila dia memeluk Islam. Tidak ada lagi istilah kafir zimmi apabila seorang asalnya kafir membayar jizyah lalu dia nak memeluk Islam. Kerana syarat kepada kafir zimmi itu dia mesti kafir. Tatkala seorang kafir itu telah memeluk Islam, cukai jizyah itu gugur serta-merta. Dia tidak lagi wajib membayar cukai itu dalam apa keadaan pun kerana sebab dia telah menjadi seorang Islam. Jadi dengan itu saudara tuan-tuan, sifat yang ada pada kafir sesuatu sifat yang tidak mulzamah, tidak tetap, dan dia boleh berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Kalaulah kita menerima konsep warga negara itu secara mutlak, tidak boleh kita nama dia kafir zimmi, tidak boleh namakan dia kafir harbi, dan kita tidak boleh namakan dia wali hukmi. Kita nak nama apa? Tolong bagi cadangnya kamu. Dia kafir lah. Dia tetap dah kafir. Baik, dia warga negara, ya. Tapi kita nak namakan dia warga negara itu secara mutlak. Walaupun dia menentang Islam, walaupun dia menentang sistem ataupun perundangan negara, maka tidak mengubah keadaan dia daripada orang kafir itu sebagai warga negara secara mutlak, sehingga tidak membenarkan kita mengambil apa-apa tindakan yang dikatakan seperti mana yang diambil oleh para ulama dulu dalam negara-negara Islam. Itu saya tidak boleh terima. Baik, kita tengok. Nombor 3, sifat zimmi, mu'ahad. Mu'ahad, beza dah dengan musta'man. Mu'ahad adalah kafir yang negara, mu'ahad ialah kafir warga negara bukan negara Islam. Seperti mana kita hari ini Vietnam, Kamboja, Jepun. Tetapi negara Islam mempunyai hubungan dengan negara tersebut. Itu mu'ahad. Adapun musta'man, kafir juga. Tetapi kafir yang tidak mempunyai, negaranya tidak mempunyai hubungan kita dengannya. Seperti mana kita learn kan Israel lah. Israel itu darul harbi. Tetapi bila contohnya pasukan kriket Israel telah diberikan visa untuk menyertai sukan Olimpik, contohnya yang akan dianjurkan di Qatar. Sepatutnya dia tak boleh pergi sebab tidak ada hubungan antara Qatar dan Israel. Dan kita negara OIC tidak mengiktiraf negara Israel sebagai negara yang berdaulat. Jadi dalam konsep kita ini Israel itu satu-satunya negara darul harbi. Tiba-tiba dalam keadaan tertentu dia menyertai atau diberikan ruang untuk dia menyertai sukan lopak bergalah ko, sukan renang ko, bola sepak ko. Pernah tak kita jadi isu dulu Malaysia pernah nak meluluskan pasukan Israel menyertai pertandingan kriket? Tahu ingat tak?
Tahu tak ingat gapo dia makan daging kurban kan banyak doa ni pun jadi pening juga. Jadi bantahan demi bantahan yang dibuat oleh rakyat Malaysia menentang kerana tidak bersetuju, kerana kita menganggap dia adalah sebuah seperti mana mengiktiraf sebagai negara. Jadi dalam konteks inilah hamba nak sebut bahawa kalau kerajaan memang berkeras, bertegas untuk memberikan juga visa kepada pemain kriket seramai 13 orang, 17 orang, campur dengan jurulatih dia 30 orang. Bila dia datang ke Malaysia selepas mendapat visa tu, nama dia ialah kafir mustakman. Kafir mustakman. Maka tidak boleh kita membunuh, kita memerangi dia, mengkhianati dia. Kerana dia telah diberikan jaminan keselamatan oleh negara. Walaupun memang negara dia darul harbi. Ini kita kena faham. Tapi kalau pasukan kriket daripada Australia, itu adalah kafir muahad. Sebab kita memang ada hubungan dengan Australia dan dia juga negara Commonwealth seperti mana negara kita. Negara kita. Baik. Sifat zimmi, sifat yang ada pada kafir tu yang sifat zimmi tu. Bukan kafir tu. Sebab kafir tu satu, anutan etikad dia, ditambah pula sifat dia kepada negara sama ada zimmi, muahad dan harbi adalah sifat lazim kepada kafir. Maksud hamba ialah sifat ni dalam keadaan mana pun dia melekat kepada kafir itu selama mana dia kafir. Tidak zimmi, muahad. Tidak muahad, harbi. Tidak harbi, mustakman. Okey, jelas tak? Dia selagi dia tidak beriman. Selagi dia tidak beriman. Sebab negara kita adalah negara berdasarkan kepada negara Islam. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kita rawatik semua. Setiap kali hari Jumaat, imam akan baca suratul sajadah. Rakaat kedua kita baca suratul insan. Ayat yang kedua kita temu dah. Iaitu apa ni? Ayat insan apa ni? Hal ata al insan, hal ata al insan min al hatta al insan. Allah, jadi tak ingat. Padahal kita dah baca semua ni. Hal ata al insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihu faja'alnahu sami'an basira. Aku ciptakan manusia daripada nutfah, daripada titisan mani ni, amsyajin yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Campur dua tu disenyawakan, kamu dia linabtalih, supaya aku uji manusia tadi dengan aku beri mereka mata penglihatan dan telinga pendengaran. Inna hadainah, aku masuk dalam jiwa dia, aku masuk dalam pemikiran dia. Dia boleh pilih imma syakiran wa imma kafura. Sama ada dia nak beriman ataupun dia nak kafir. Jadi dua ni tuan-tuan, ini adalah sifat tetap yang Quran meletakkan, dan inilah dua perkara yang Adam di waktu diturunkan oleh Allah, dipindah oleh Allah daripada syurga. Dua perkara ni, siapa dia tu hidayat ataupun siapa dia kafir. Tetapi kita telah seolah-olahnya menidakkan dua kedudukan ini dengan meletakkan warga negara kepada orang bukan kafir. Itu orang kafir itu dalam negara Islam yang telah seolah-olah yang lama kelamaan menghakis sifat-sifat ni di dalam diri mereka. Baik. Jadi selagi mereka kafir, maka inilah sifat dia. Letaklah nama dia warga negara kau, letaklah nama apa pun, selagi dia kafir dalam istilah yang diberikan oleh Nabi, nanti kita akan jumpa zimmiyan, muahadan. Cuba tengok, ya, betul. Balik muka surat. Okey, muka surat 25. Muka surat 25, hadis bawah. Muka surat 25. Oh, buku widah nak belek pun lambat lagi dah ni. Lambat ni nak pas puasa ni. Man qatala muahadan. Cuba dak hadis bawah tu. Man qatala muahadan lam yarah rihatal jannah. Sesiapa yang membunuh muahad. Siapa bui nama kalimah muahad? Yang kita menyeru, kita nak kembali kepada Rasul. Kita nak ambil hadis sahih.
Kita nak mengajak manusia kepada salafus soleh. Tapi golongan inilah yang mereka mengatakan warga negara ini telah tidak ada lagi kafir zimmi. Yang ada ialah warga negara, kita nak memberi hak yang sama, layanan yang sama. Di dalam negara Islam, sebab konsep negara moden pada hari ini telah tidak lagi sesuai untuk kita istilahkan. Bahkan kalimah kafir itu pun tidak cocok, tidak atau menyakitkan, yang boleh membawa ketidakselesaan warga negara yang patut kita raikan. Kita patut panggil dia non-Muslim, orang yang bukan Islam, orang yang belum Islam. Menggunakan kalimah kafir itu pun setengah kita merasakan dia sesuatu yang menyakitkan bagi orang kafir yang tak patut kita gunakan untuk menjaga hati mereka. Allahu Akbar. Jadi muahad ni nak tahu mana yang mereka menyerukan sebenarnya kata tadi. Tuan-tuan boleh akses dalam YouTube. Tengok siapakah yang mengatakan bahawa kafir zimmi ni tidak ada. Kafir harbi tidak ada lagi dalam negara Islam. Sebab kita menggunakan konsep negara citizen ataupun negara citizen, negara moden, yang mana dalam istilah ini adalah warga negara, yang ada adalah warga negara. Tidak ada lagi kafir zimmi. Nabi letak kalimah muahad. Kita nak pecah mana istilah ni. Lepas tu, mana kafir zimmi? Mana kafir zimmi pula? Kafir zimmi, muka surat apa? Muka surat 18. Hadis 18. Man azza zimmiyan. Jumpa tak? Hadis yang tulis Arab tu. Jumpa tak? Man azza zimmiyan. Betul tak? Baik, siapa dia letak kafir zimmi? Okey, sudah cukup dua bukti ini untuk saya mengukuhkan hujah saya bahawa istilah zimmiyan atau harbiyan atau muahadan adalah istilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri meletakkan istilah itu kepada kafir, sama ada dia dari negara luar atau berada dalam sebuah negara Islam. Apakah kewarasan yang lain kita tiba-tiba nak mengubah semua sekali? Siapa memecah zimman pun tidak, harbi pun tidak, muahad pun tidak, yang ada istilah warga negara kerana konsep kita negara moden. Sedangkan kita kata Malaysia ini sebuah negara Islam. Jadi kalau kita mengatakan Malaysia sebuah negara Islam, maka nama-nama ini tidak boleh lagi daripada istilah Islam. Kalau tidak, kita tak nama negara Malaysia negara Islam. Kita nama dia negara yang ikutlah tu, tak nama apa. Bahawa kita tidak sesuai untuk bercakap tentang persoalan ini. Nah, jadi seperti mana Singapura. Tapi kita telah bahaskan daripada awal dulu, hampir merasa setahun setengah. Kita bincang apakah dia ciri sebuah negara Islam dalam pasal yang pertama, dan Amo telah memukakan pendapat 4 mazhab, bahkan ulama salafus soleh, termasuk ulama contemporary, semua sekali kita bincang ciri sebuah negara Islam. Daripada itu nyata bahawa Malaysia sebuah negara Islam berdasar pada hukum syarak, berdasar pada perlembagaan, berdasar kepada pemikiran kita. Tidak ada hujah kita tak nama Malaysia sebuah negara Islam. Cukup syarat dia. Pertama ialah perlembagaan ada Islam dalam itu. Yang kedua, kuasa eksekutif di tangan orang Islam. Raja berpelanggan, Perdana Menteri, negeri-negeri sultan mesti beragama Islam. Kemudian majoriti adalah agama Islam. Di mana kita 68% adalah Melayu dan daripadanya 7% beragama Islam. Pakai apa lagi? 5 syarat ni untuk Malaysia cukup. Adapun Turki tak cukup. Walaupun dia majoriti agama Islam, kuasa eksekutif di tangan Islam, tapi perlembagaan dia tidak Islam. Itu pun masih kita namakan dia sebagai negara Islam. Balik kita kepada apakah tanggungjawab kita dalam negara Islam ini untuk kita membetulkan balik pemahaman kita sebuah negara Islam dalam bentuk kerangka yang asal. Amo ni pecah tak pecah spek ni minta maaf. Bila pakai spek ni, bila pakai gol ni kadang-kadang dia naik debu. Dia naik kabu. Dia naik kabu tu tak nampak. Tak pakai spek pula tak nampak tua-tua. Jadi tua-tua tidur pun tak nampak. Hak tu hak bimbangnya dia. Kalau nak nampak kabur gitu. Jadi kena pakai spek. Pakai spek pula, panggil nak buat gini kan takutnya salah demo. Baik. Okey. Kita balik.
Jadi hamba harap, biarlah berapa orang pun hadir dan untuk kakakkan kita dalam Facebook, tolong nilai balik hujah-hujah hamba, dan hamba akan mempertahankan hujah hamba bahawa kafir zimmi atau kafir harbi secara hukmi itu tetap wujud. Dalam mana-mana keadaan sebuah dalam warga negara walau apapun nama dia di dalam negara Islam. Baik. Jadi istilah itu, ada pun istilah baru. Nah, yang muncul seperti mawatin, seperti mana muatin. Ni istilah baru ni. Amo tak datanglah beberapa kitab yang membahaskan dia ni. Kalau ada kesempatan lain, amo akan bahaslah. Jadi istilah baru ni dia tak nama dah sebagai kafir zimmi. Dia tak nama dah tu. Dia panggil kepada mawatin. Dan ini banyak dipersetujui oleh ulama-ulama contemporary. Amo secara pribadi, amo tidak bersetuju. Sebab itu pun ijtihad baru. Sebab ada ulama yang tidak bersetuju. Nah, kerana perubahan sistem kenegaraan moden, hakikatnya tidak mengubah hakikat asalnya berdasar dua sebab. Jadi, amo datangkan lagi, walaupun sistem negara kita memberikan kewarganegaraan kepada seseorang yang bukan Islam itu sebagai warga negara tetap, seperti mana juga warga negara yang lain, cuma dibezakan dengan agama, dan dia tidak perlu membayar jizyah, dengan sebab telah diberikan kependudukan tetap, tetapi dia tetap juga zimmi kerana dia tu kafir. Tu maksud amo. Sebab dia tu kafir. Maka kafir sama ada zimmi, sama ada mu'ahad, sama ada harbi, sama ada mustamad. Faham ke tak? Nah, pertama ialah negara Islam adalah sebuah negara yang terikat dengan sistem kenegara Islam dari sudut sumber-sumber syarak. Ya, kita tak nafi bahawa konsep negara ini di bawah bidang siasah syar'iyah yang luas tanpa tepi, tetapi prinsip-prinsip asas telah diletakkan oleh Rasulullah dan para sahabat, di mana saya telah sebutkan daripada dua hadis muka surat 18, man adza zimmiyan, siapa yang menyakiti orang kafir zimmi. Kemudian pada muka surat 25 kita jumpa lagi man qatala mu'ahadan, sesiapa yang membunuh ataupun menyakiti kafir mu'ahad, maka kedudukan dia diberikan jaminan oleh Allah. Orang mukmin itu walaupun mukmin, dia tak bau syurga. Allahu Akbar. Apakah yang kita rasa ragu? Atau kita rasa tak comel? Atau kita rasa istilah mu'ahad ni, zimmi ni kita rasa tak comel? Kita rasa tak selesa? Kita rasa menyakiti orang-orang kafir ni sehingga kita rasa tak sesuai. Sedangkan Rasulullah telah memberikan satu kedudukan kepada dia dalam warga negara. Orang mukmin itu menyembah, dia solat, dia sembahyang, dia taat negara, taat. Tapi dengan sebab dia membunuh seorang kafir mu'ahad yang telah diberikan keamanan orang itu, sedangkan dia tidak melakukan apa-apa kesalahan, keselamatannya, hartanya dijamin, sehingga orang mukmin itu tidak diberi cium bau syurga, apatah lagi masuk syurga. Sehingga dia dibakar, sehingga dia diseksa dalam neraka, habis dah satu baru masuk syurga. Orang mukmin yang ada di hadapan saya mukmin, antum pun mukmin. Kita kena jaga orang kafir zimmi dalam kampung kita ni, dalam negara kita, mengikut hak yang diberikan itu. Inilah nilai yang diberikan oleh Islam, oleh Rasulullah, yang tidak pernah ada prejudis, yang tidak ada dalam istilah-istilah itu sesuatu yang membuatkan permusuhan. Cuma kita yang silap faham, lalu kita melihat angle yang salah. Jadi sebenarnya bila kita tak guna mana kata tu penukaan kepada muatin daripada kafir itu satu bentuk meredai kekufuran. Kita tak nak sebut kafir tu, kita rasa tak bolehlah sebut kafir sebab dia, walaupun Yusuf Qaradawi menyebut hal itu. Jika kalimah kafir itu membawa satu permusuhan, maka elakkan guna kalimah itu. Yusuf Qaradawi sebut. Tapi kita berpandangan itu dalam keadaan kita lemah. Sekarang kita dalam keadaan kita kuat, dalam keadaan kita memerintah. Jadi kalau kita tak guna kalimah kafir, tak berasalah dia tu kafir. Sebab kafir itu besarnya dia tidak beriman dengan Allah. Maka bila tidak beriman dengan Allah, dia harus sedar bahawa ada satu tanggungjawab dia untuk beriman dan kita berdakwah kepada Allah.
mereka itu kepada Allah. Jadi bila sebut tadi, mana tadi kita sebut bahawa bila negara Islam dia terikat dengan sistem dalam negara Islam yang mana sumbernya hukum syarak yang membahagikan warga negara itu kepada Islam dan bukan Islam. Ada hak-haknya yang telah ditetapkan. Contohnya ialah kalau pada zaman Umar dipakaikan pakaian yang khusus di bila mereka keluar untuk mengenal mereka itu bukan Islam. Dia pakai selendang. Di Baitul Maqdis ni bila mereka tu keluar kena pakai selendang. Berat pakai selendang ni. Maknanya kalau kita kata kalau orang bukan Islam, Yahudi, Kristian keluar pada waktu tu keluar rumah untuk mereka pergi ke bandar bukan kena pakai topeng. Kena letak selendang. Mereka kena letak dia sebagai tanda mereka itu bukan Islam. Kalau buat lagu tu lah ni. Nampak neteh. Tak naik wakil rakyat apa bela hamba. Ni pun. Naik pun tak boleh tu. Jadi tuan-tuan, itu adalah siasah. Pada hari ni, kita telah catat dalam kad nalar Islam dan bukan Islam. Tu pun nak buang. Tidak boleh kerana dia membawa kepada prajudis, membawa diskriminasi. Allahu Akbar. Aku tak reti sebab tu tak boleh mengajar kot. Kadang-kadang nak bawa emosi juga. Tenang usaha, tenang. Biarlah aku pujuk dia aku sendiri. Kalau kau puan mu tak pakai dah. Jucung aku. Kuat ustaz ni. Takai hak belakang. Hak belakang ni suruh takai. Jadi kita nak berbicara secara akademik. Kita nak bicara secara akademik bahawa inilah sifat negara Islam. Dia terikat dengan hukum syarak. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali dia berdasarkan kepada hukum syarak. Kita ikut waktu lah. Sebab itulah panduan kita untuk melayakkan kita mendapat keredaan Allah. Justru bila sebuah negara Islam, kalau tidak tak usah nama Islam, dan kamu jangan istilahkan negara kamu itu sebagai Islam. Sebab bila sebut Islam, khalifah itu bila dia memerintah, seperti mana kata Al-Mawardi, seperti mana kata Ibn Khaldun, himayatuddin wa siyasatud dunia. Tugas pemerintah itu adalah memelihara agama. Bukan himayatul adyan. Itu makna memelihara agama-agama. Itu satu kalimah baru, ijtihad baru nama dia. Tak usah kira. Himayatuddin wa siyasatud dunia. Jadi apa dia bila letak agama tu duduk depan? Asasnya ialah berdasar kepada hukum syarak. B. Sesuatu perubahan yang tidak sesuai dengan sistem Islam dalam negara Islam adalah sesuatu yang diterima berdasarkan darurat yang diterima menurut kadarnya. Ini kena faham. Meminta 5 minit sebab kita masuk lesson. Boleh izin 5 minit? Sebab kalau kita putus ini, kita putus. Hadirin tuan-tuan rahmatillah. Dan rakan-rakan dalam Facebook yang rahmati Allah. Kalau boleh faham ni, insya-Allah banyak perkara kita boleh selesai. Kita setuju menerima bahawa sistem yang ada kita pada hari ini adalah satu sistem kenegaraan yang telah dirobek, diubah, diolah oleh British. Maka banyak sistem kita telah diubah, terutamanya dalam perundangan, sistem kenegaraan kita. Kerana kita tak boleh menafi dia adalah sebuah negara yang telah kita ambil balik daripada penjajah. Maka akhirnya terbentuklah sistem demokrasi pilihan raya. Sebelum marinya kolonial, sebelum marinya British, Inggeris, Raja Melayu terus memerintah tanpa ada pilihan raya. Tapi bila ada pilihan raya, sistem demokrasi, semua warga negara diberikan hak untuk mengundi. India ke, Dayak ke, Kadazan ke, Batak ke dia, orang Isap Rokok ke, Perogo ke dia, ataupun Islam ke dia, Murtad ke dia, dia tetap satu hak untuk mengundi. Justru dengan demikian, berlakulah apa yang kita hadapi pada hari ini. Okey, kita terima dia sebagai seadanya, tetapi kita terima dalam bentuk darurat ini. Maka termasuk di dalam bentuk ini ialah kafir zimmi. Dia tak payah, apabila kafir yang kita bui warga negara, maka tidak adalah dia kena bayar jizyah. Sebab warga negara telah diberikan kepadanya secara tetap. Baik, adakah pemberian ini bermakna
dia adalah mengubah semua kedudukannya? Amba kata tidak. Sebab kembali kepada istilah asal, dia ni kafir. Jadi warga negara kafir dalam negara Islam itu, dia perlu mematuhi beberapa syarat. Contohnya ialah syarat, dia kena menghormati undang-undang Islam, dia mesti menghormati perlembagaan kita, seperti mana yang telah kita persetujui dalam 5 perkara tadi. Jadi dengan sebab walaupun kita terima dia tidak daripada beberapa bentuk daripada bentuk asal yang asalnya kafir zimmi bayar jizyah, kita telah longgarkan dia dengan sebab sistem negara kita yang tidak mengambil jizyah diberikan warga negara tetap. Okey, kita terima. Tetapi adakah dia asal? Tidak. Hak asalnya mana? Hak kita ngaji 45 bulan baru. Iaitu kafir kena mengambil jizyah. Jadi sebab itu saya sebut di sana, dia adalah suatu keadaan yang berlaku pada hari ini, dia adalah darurat. Darurat tu maknanya kita ubah dia, kita berlangsung dia berasas kepada darurat. Sebab tu kaedah menyebut, bila darurat, ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat mengharuskan perkara yang diharamkan. Okey, walaupun perkara tu tak boleh, sebab kerana sistem yang ada pada hari ini, begini kita raikan. Tapi nak baca satu kaedah. Satu kaedah ini ditegaskan oleh ulama, ramai daripada kalangan umat Islam, bila sebut darurat, dia bermudah-mudah dalam perkara darurat. Jangan orang baca kaedahnya. Iaitu al-hukmu atau mahmal hukmu al-ittirari fa innal asla la yuhdaru abadan. Mana keadaan mana sekalipun, bila hukum di mana dibina di atas darurat, hukum asal dia tidak dapat dihancurkan selama-lamanya. Tak maksud saya ni. Al-hukmu, mahma kana al-hukmu bil ittirar ataupun mahma al-hukmu bil iltirari fa innal asla la yuhdaru abada. Hukum yang dibina di atas darurat, dia boleh diharuskan menurut kadarnya, dan hukum asal dia tadi, hukum asal dia ni tidak akan berubah dan tetap dan tidak boleh dihancur, diubah selama-lamanya. Sebab dia kena balik pada hukum asal. Boleh faham ke tak? Jadi hukum asal dia, kafir yang berada dalam sebuah negara, sama ada jaziman, ataupun dia harbi, atau mu'ahadan, ataupun musta'man. Jadi kalau kita terima itu, kita faham. Jadi sifat itu tidak boleh dipecat daripada seorang kafir yang berada dalam sebuah negara Islam. Sama ada kita nak tukar istilah lain, maka secara hukmi itu konsep lain. Yang baik semua daripada Allah, ilmu dia mawak, kuli qawli haza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.